Laporan salah laku kaki tangan SPRM sedia beri penjelasan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Shah Musa. Perdana Menteri menyifatkan penganjuran sidang Kemuncak ASEAN ke-42 yang melabuhkan tirainya hari ini sebagai bermakna dan mencapai tujuan. Beliau berpuas hati dengan ruang yang diberikan kepada setiap negara anggota untuk mengemukakan pandangan dalam setiap isu yang dibincangkan. Sidang ASEAN yang dipusikan oleh Presiden Jokowi Indonesia kali ini bermakna kerana beliau memulakan dengan memberikan suatu menyinggung keadaan ASEAN yang dirasa agak lemah mengikut persepsi setengah kalangan. Tetapi berbeza daripada anggapan awal, sidang ini telah menjurus kepada beberapa isu pokok, memperkukuh hubungan, meningkatkan kerjasama, kemudian mengangkat semula keupayaan. Perdana Menteri turut memuji Indonesia selaku tuan rumah yang cekap melaksanakan persiapan dan penganjuran sidang Kemuncak ASEAN kali ini. Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Wakil Media Malaysia di Labuan Bajo, Indonesia. Malaysia dan Indonesia akan bertemu pemimpin negara anggota Kesatuan Eropah EU hujung bulan ini dalam usaha memastikan ekspor kelapa sawit ke Eropah tidak terjejas. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi berkata pertemuan itu bagi memastikan produk kelapa sawit yang diekspor ke EU tidak disekat apabila peraturan bebas penebangan hutan Kesatuan Eropah EUDR dilaksanakan. InsyaAllah misi ke Brussels untuk berjumpa dengan kepimpinan di peringkat EU dengan pelbagai lapisan kepimpinan mereka termasuk pihak industri untuk kita melakukan engagement dengan mereka untuk mendapat penjelasan sebenarnya dengan pengenalan EUDR itu ianya tidak akan menjejaskan terutamanya pekebun kecil. Kedua, tidak akan ada tindakan sembrono di mana bila produk kita sampai di sana ianya akan disekat dan sebagainya. Dan untuk itu kita nak adakan jalinan supaya hubungan antara kita ini memahami antara satu sama lain. Sebab di Malaysia kita juga memberi komitmen bahawa pematuhan kepada alam sekitar, pematuhan kepada segala standard antarabangsa termasuk forced labour dan sebagainya akan kita laksanakan. Beliau mengulas kenyataan Duta Besar EU ke Malaysia, Michaelis Rokas, yang mengatakan minyak sawit dihasilkan pekebun kecil di bawah Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) tidak akan terjejas dengan pelaksanaan EUDR. Sementara itu, kira-kira 10,000 pengunjung hadir ke Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Dato' Sri Fadilah di Sri Satria Putrajaya. Majlis yang bermula pada pukul 11 pagi itu turut disertai Menteri dan Timbalan Menteri, Pegawai Tinggi Kerajaan dan Wakil Kedutaan Asing. Ini menunjukkan betapa uniknya negara kita. Walaupun ini perayaan untuk orang Islam, tapi pelbagai kaum datang. Tak kira kepercayaan, tak kira kebudayaan datang. Inilah kekuatan yang patut kita perkukuhkan dengan kita mengadakan lebih banyak program sebenarnya rupa supaya interaksi sosial di antara rakyat kita akan dapat dipertingkatkan. Dan dengan itu kita mengharapkan ukhuwah itu akan bertambah baik dan akhirnya perpaduan akan wujud. Bukan disebabkan politik, bukan disebabkan ada agenda lain, tapi memang menjadi kekuatan rakyat kita secara semula jadi. Sedia beri penjelasan berhubung laporan salah laku kaki tangan Agensi Kementerian Pengangkutan MOT. Demikian reaksi Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki susulan dakwaan bahawa Kementerian Pengangkutan merupakan antara kementerian terlibat dalam laporan beberapa agensi kerajaan yang mengabaikan lebih 500 laporan salah laku kaki tangannya. Tan Sri Azam berkata beliau akan mengadakan pertemuan dengan Menteri Pengangkutan Anthony Loke dalam masa terdekat bagi memberikan penjelasan mengenai laporan tersebut. Laporan ini ialah laporan
berhubung dengan cadangan SPRM, berhubung dengan salah laku pegawai kerajaan sesuatu jabatan atau kementerian. So yang saya keluarkan tu 500 lebih statistik tu ialah over the years bila laporan tu tidak diambil tindakan dengan serius oleh kebanyakan jabatan. Yang itu saya timbulkan. Jadi MOT salah satu daripada yang terlibat. Jadi saya bersedialah untuk berjumpa dengan menteri berkenaan untuk menjelaskan isu berkenaan. Mengulas lanjut, beliau berkata pengabaian yang didedahkannya baru-baru ini adalah berkenaan tindakan serius terhadap salah laku dalam kalangan kaki tangan kerajaan. Sebahagiannya yang dikemukakan 12 tahun lalu masih belum diambil tindakan oleh ketua jabatan. Salah laku turut membabitkan Polis Diraja Malaysia PDRM dan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Tindakan susulan sentiasa diambil Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC terhadap semua aduan disyorkan kepada jabatan atau agensi kerajaan berkaitan. Pesuruhjayanya Tan Sri Mahmud Adam berkata ia bagi memastikan aduan itu diselesaikan sekaligus meningkatkan accountability institusi penguatkuasaan. Apa yang kita cadangkan, kita tengok apakah agensi itu ikut atau tidak. Kalau tak ikut, kenapa? Yang tu kita ada susun. Ada follow up. Kita ada follow up kenapa, dia akan terang kepada kita kenapa. Kalau kita tiap bulan kita hantar maklumat dia, apa yang kita syorkan, kita hantar dipatah balik pada kita. Nanti mana kita tak puas hati, kita buat mesyuarat, kita tanya balik semua. Ada yang kita buat macam tu, bukan semua. Orang awam diseru terus mengemukakan aduan mengenai kelemahan atau salah laku pegawai dan anggota agensi penguatkuasaan. Kertas cadangan pelaksanaan semula projek keretapi berkelajuan tinggi HSR Kuala Lumpur, Singapura yang membabitkan pelaburan swasta sedang diteliti Kementerian Pengangkutan. Menterinya Anthony Loke berkata perkara itu antara dibincang bersama Menteri Pengangkutan Singapura S. Iswaran semasa pertemuan dua hala hari ini. Memang ada beberapa syarikat swasta dari Malaysia yang ada minat untuk melaksanakan projek ini. Namun begitu, kita perlu meneliti model pelaksanaan, model pembiayaan dan sebagainya. Tambahnya, Malaysia mengambil pendirian untuk menyambung semula projek HSR dengan Singapura yang telah ditamatkan pada 2021 itu. Beliau ditemui selepas lawatan kerja ke projek sistem transit rapid RTS bersama Menteri Pengangkutan Singapura di Johor Bahru. Operasi perkhidmatan transit aliran ringan LRT di 6 stesen laluan Ampang Sri Petaling akan dibuka semula kepada pengguna bermula 6 pagi esok. Stesen terlibat stesen Bandaraya, Sultan Ismail, PWTC, Titi Wangsa, Sentol dan Sentol Timur. Pembukaan semula itu susulan kerja-kerja pembaikan sementara fasa pertama, struktur jejambat dalam dasar yang rosak bampiran stesen LRT Bandaraya telah selesai. Sebelum ini, operasi perkhidmatan LRT di 6 stesen terbabit telah dihentikan sejak 2 April lalu berikutan tren-tren yang beroperasi tidak dapat lagi memenuhi kriteria pengoperasian dan terpaksa dikeluarkan daripada perkhidmatan atas faktor keselamatan. Turut dinyatakan kerja-kerja pembaikan menyeluruh fasa kedua, struktur landasan dijangka siap sepenuhnya pada pertengahan Oktober depan bagi membolehkan perkhidmatan LRT di laluan berkenaan beroperasi secara normal. Rang Undang-Undang RUU pembentukan Majlis Media dijangka dibentang di Parlimen menjelang Mac tahun depan. Pada masa ini, draft RUU MMC berada di peringkat perbincangan dalam kalangan organisasi media, syarikat berkaitan dan persatuan pengamal media. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil memaklumkan keputusan substantif dijangka diketahui menjelang sambutan Hari Wartawan Nasional 2023 28 Mei ini. Not so soon. The process will still require us to submit a memorandum to Cabinet. So we have to go through that process first. And then subsequently through AGC and then to Parliament. So we hope that before end of the year, hopefully either in the October session or the February-March session of 2024, the bill can be tabled.
Pada 3 Mei lepas, Fahmi dilaporkan berkata kerajaan sedang melihat kepada beberapa RUU berkaitan media termasuk draft RUU untuk penubuhan MMC dalam usaha memastikan kebebasan akhbar di negara ini. Fahmi ditemui selepas Majlis Pimpinan Bulanan KKD di Angkasa Puri. Insiden kebocoran data maklumat pemohon Universiti Teknologi Mara UiTM akan dipastikan tidak lagi berulang di masa hadapan. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Mohamad Khalid Nordin berkata universiti berkenaan telah diminta mengambil tindakan susulan dalam mengatasi isu berkenaan. Pihak universiti katanya perlu mengenal pasti agar individu yang terlibat perlu diambil tindakan yang sewajarnya. Kita sekarang ni berada dalam zaman maklumat, IT, data. Atas sebab itulah, dia termasuk dalam soal keselamatan cyber. Dan universiti ni, pelajar-pelajarnya juga universiti turut menawarkan program-program IT, komputer dan cyber security. So kita atas sebab itulah kita kena faham pentingnya program-program seumpama ini kerana kita hidup dalam zaman yang nanti banyak data, macam-macam leakages boleh berlaku. Semalam UiTM menerusi akaun Twitter rasmi @UiTM Official memohon maaf atas kesilapan hingga berlaku kebocoran data melibatkan 11,841 pemohon universiti itu. Ia turut memaklumkan pautan kepada senarai data tersebut tidak lagi aktif dan kemas kini telah dilakukan. Aktiviti pencerobohan perairan negara dan mencuri hasil laut oleh nelayan asing tidak dinafikan sentiasa berlaku. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata antara ikhtiar kerajaan bagi membendung kegiatan itu adalah dengan mengadakan hubungan diplomatik bersama negara jiran. Beliau berkata isu itu sering dibangkitkan setiap kali lawatan kerjanya ke negara-negara jiran dan menggesa agar pembanterasan secara bersama dijalankan. Ikhtiar kita adalah melalui agensi penguatkuasaan dan operasi. Ikhtiar lain apabila kita mengadakan pertemuan G2G dengan negara jiran. Baik Thailand atau Vietnam atau Indonesia, negara jiran kita. Itu antara topik yang kita bangkitkan dalam pertemuan. Jadi ikhtiar kita harus berupa kita sendiri melalui agensi penguatkuasa. Ikhtiar lain adalah secara diplomatik G2G. Beliau berkata demikian selepas lawatan kerja di Sempadan Perairan Maritim Kelantan. Raja Pemesri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah pada Rabu berkenan menerima kunjungan bekas Perdana Menteri Britain David Cameron di Pavilion Antarabangsa Malaysia sempena Minggu Kraft London 2023 LCW. Pameran yang diadakan di Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Belgrave Square itu turut dihadiri pengasas Berjaya Corporation Berhad dan pemilik kelab bola sepak Cardiff City Tan Sri Vincent Tan. Selain orang kenamaan, Tunku Azizah turut beramah mesra dengan pengunjung di pameran yang bertemakan abstrak alam semula jadi itu. Pameran memaparkan lanskap budaya Malaysia yang kaya melalui keunikan tradisi kraft dan produk warisan masyarakat Malaysia, khususnya Melayu, orang asli Semelai dari Pahang, Mahmeri di Semenanjung Malaysia serta suku kaum etnik orang asal di Sabah dan Sarawak. Pameran edisi kedua Malaysia kali ini turut mengetengahkan Songket Terengganu dan Telepok.
Pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama tahun ini diunjur kekal positif namun sederhana pada kadar 4.0 hingga 5.0%. Penganalisis ekonomi Dr. Zokri Idris berkata ia disebabkan kelembapan ekonomi global di samping tekanan inflasi ketika ini. Kita masih menyaksikan kelembapan permintaan ekspor daripada negara luar, khususnya daripada negara China. Walaupun ekonomi negara China semakin pulih dan berkembang, namun permintaan import China terhadap Malaysia ini masih rendah dan masih belum boleh mengukuhkan lagi KDNK negara. Pertama. Yang keduanya juga ada banyak faktor dalaman ataupun faktor domestik yang perlu diambil kira. Antaranya perbelanjaan isi rumah, industri pelancongan dan pembangunan infrastruktur. Katanya kenaikan harga barang menghadkan kuasa beli di kalangan isi rumah. Ujarnya industri pelancongan walaupun beransur pulih namun masih belum mencapai tahap optimum seperti sebelum pandemik. Cadangan pembaharuan perbelanjaan kesihatan awam akan dibawa dalam pembentangan Kertas Putih Kesihatan di Parlimen bulan depan. Syur itu bagi mewujudkan sistem perkhidmatan kesihatan terbaik negara. Negara-negara yang setaraf dengan kita, middle income countries, they have gone until 5%. So kita baru dalam 2.9% lah. So insyaAllah kita akan sentiasa engage dengan MOF dan memastikan khususnya anggota kabinet memahami kenapa kita memerlukan perbelanjaan atau bajet yang sebegitu untuk memastikan sistem perkhidmatan kita yang terbaik lah. InsyaAllah apabila kita berjaya nanti selepas kita bentangkan atau health white paper di Parlimen pada bulan Jun ini, dan kita akan gariskan semua perkara-perkara yang terlibat dan termasuklah dengan health financial system ini. Malaysia komited mengenar pasti bidang kerjasama untuk diteroka dalam pembentukan ekosistem vaksin negara. Ia bagi mencapai aspirasi sebagai negara pengeluar vaksin manusia menjelang tahun 2030. Usai itu bakal direalisasikan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI dengan meneroka potensi projek pembangunan ekosistem vaksin tempatan demi kesiapsiagaan negara dalam menghadapi pandemik pada masa hadapan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Chan Leh Kang berkata Malaysia bakal mengembangkan kerjasama antarabangsa dan mengenal pasti bidang yang berpotensi untuk diperkukuh, dipromosi dan dibangunkan dalam kerjasama strategik berasaskan manfaat bersama. Langkah itu juga selaras Pelan Hala 7 Pembangunan Vaksin Negara PPVN dan Dasar Bioteknologi Negara 2.0 DBN 2.0 di bawah teras penjagaan kesihatan dan kesejahteraan. Semua kita patutnya berasaskan pengetahuan sains dan sains itu sangat-sangat penting supaya kita tidak senang diperdayalah oleh pihak-pihak yang lain. So apapun saya tidak kata ini mesti betul atau tidak betul, tetapi kita melihat pada bukti-bukti sains. So maka pengetahuan saintifik itu amat pentinglah untuk semua orang. Tambahnya, pembangunan vaksin itu tidak hanya untuk vaksin COVID-19 namun merangkumi vaksin untuk pelbagai penyakit berbahaya. 3 penjawat awam antara 4 individu ditahan disyaki berkhalwat dengan wanita yang menawarkan khidmat pelacuran. Kesemua lelaki berusia antara 30 hingga 45 tahun itu ditahan dalam serbuan ops noda melibatkan beberapa premis lama di sekitar Butterworth dan Georgetown oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang petang tadi. Ketua Unit Operasi Bahagian Penguasaan JHE-AIPP Muhammad Azizul Nordin berkata mereka didapati mendapatkan khidmat seks di premis yang berselindung di sebalik pusat urutan tradisional. Antara lelaki biasanya dia memberikan alasan untuk menghilangkan penat dan sebagainya lah. Tetapi ada juga yang bukan menghilangkan penat tetapi memang untuk mendapatkan perkhidmatan penawaran seks tersebut lah. Jadi itu yang antara yang kita dapatlah daripada risikan dan juga operasi yang kita lakukan pada hari ini. Baru-baru ini kita ada terima satu aduan daripada isteri mereka sendiri dan
Kerana itu jugalah kita kumpulkan semua maklumat tersebut untuk risikan kita. Kesemua tangkapan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Timur Laut sebelum dihantar ke Pejabat Agama untuk tindakan mengikut Seksyen 27 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Pulau Pinang 1996. Sebanyak 1.5 tan teks Al-Quran dilupus dengan kaedah pelepasan abu ke laut di 3.5 batu nautika dari selatan Pulau Kendi, kira-kira 12 batu nautika dari Batu Uban, Pulau Pinang. Jumlah tersebut bersamaan 2,750 naskah Al-Quran yang dikumpul melalui tindakan penguatkuasaan program advokasi dan komuniti. Timbalan Menteri KDN Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah menjelaskan ia juga antara usaha ke arah sifar Al-Quran yang tiada perakuan kementerian tersebut. Melalui program penguatkuasaan, pengumpulan teks Al-Quran dan bahan Al-Quran terhasil melalui rampasan Al-Quran yang dibuat yang tiada perakuan KDN daripada sama ada penjual, pengimport, pengedar di premis jualan, premis simpanan ataupun rampasan di pintu masuk negara dan juga perniagaan yang dibuat secara atas talian. 500,000 pelancong asing dijangka mengunjungi Bandaraya Ipoh hingga hujung tahun ini sempena Tahun Melawat Ipoh 2023. Sasaran berdasarkan pencapaian hingga April lepas yang menyaksikan kunjungan kira-kira 50,000 pelancong, peningkatan 10 kali ganda berbanding sebelum pandemik COVID-19. Jelasnya, jumlah pelancong luar yang datang ke Ipoh pada tahun 2018 dan 2019 dianggarkan 5,000 orang. Kita punya respons saya nampak bertambah baik. Untuk makluman, saya dimaklumkan untuk tahun sudah kita punya airport mendapat kehadiran paling tinggi dalam sejarah. So juga airport kita tahun ini juga ada peningkatan dan juga kehadiran occupancy rate untuk hotel juga meningkat dan juga pengangkutan yang masuk ke Ipoh sama ada udara dan juga kereta api juga meningkat. Semuanya melebihi 80%. Dan ini menunjukkan satu tanda yang baiklah. Projek Tambakan Laut Selatan Pulau Pinang PSI akan hanya melibatkan 1 pulau berbanding 3 mengikut pelan asal. Ketua Menteri Chow Kon Yeow berkata kerajaan negeri menyahut seruan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar skop PSI dikecilkan. Jelas beliau, hanya Pulau A iaitu Silicon Island seluas 930.7 hektar akan dilaksanakan dalam 2 fasa melibatkan tempoh 10 hingga 15 tahun bagi kerja tambakan. Manakala Pulau B dengan 566.5 hektar dan Pulau C seluas 323.7 hektar tidak diteruskan. Silicon Island akan kekal sebagai tapak depoh transit aliran ringan dengan keluasan 24.4 hektar. Begitu juga dengan komponen Taman Perindustrian Berteknologi Tinggi, Green Tech Park GTP dan Pusat Komersial Heart of the Island HOTI sebagai pemangkin ekonomi dan produk pelancongan baharu Pulau Pinang. Berikutan pengecilan skop projek, hanya seramai 115 nelayan terlibat secara langsung berbanding 496 orang jika ketiga-tiga pulau dibina. Paras kapasiti air di kesemua 7 empangan di Negeri Sembilan dalam keadaan baik. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata empangan Talang, empangan Pedas, empangan Gemencih dan empangan Ulu Sepri masing-masing mencatatkan paras kapasiti 100%. Manakala paras kapasiti di empangan Sungai Trip, empangan Kelinci dan empangan Teriang 94%. 4 empangan kita 100% dan 3 lagi 94%. Jadi ini merupakan keadaan yang baik dan kita berharap ini dapat bertahan, dan dalam cuaca yang panas ini saya berharap masyarakat juga dapat menggunakan air dengan bijaksana supaya kita tidak membazir air dan kita tidak tahu masa yang terdekat ini apa akan berlaku.
Perkembangan Sukan SEA Kamboja 2023. Kem olahraga menghadiahkan 2 kilauan emas menerusi acara lempar cakra dan lompat kijang. Emas berkenaan hadir menerusi Irfan Syamsuddin dan Andri Anura Anwar yang cemerlang mempertahankan emas dimenangi pada edisi lalu. Turun membuka aksi di Stadium Morodok Teko, Irfan melakukan lemparan sejauh 57.83 meter untuk menewaskan atlet Thailand Kat Pradit Srisai yang mencatat lemparan sejauh 51.89 meter. Seorang lagi atlet Thailand, Bandit Sing Hang Tongkul meraih gangsa dengan catatan 50.02 meter. Kejayaan ini membolehkan Irfan mempertahankan pingat emas dimenangi sejak 2013. Atlet lompat kijang Andri Anura juga sukar digugat selepas merangkul emas dengan lompatan sejauh 16.06 meter bila mengetepikan cabaran dua wakil Filipina Ronnie Auxilio Mapilay dan Mark Harry Aloto Dionis yang masing-masing mencatat jarak 15.74 dan 15.70 meter. Pasukan pingpong wanita negara gagal menamatkan kemarau 3 dekad untuk merangkul pingat lemas selepas tunduk kepada juara bertahan Thailand dalam aksi final. Skuad negara dibarisi Karen Line Dick, Alice Chang, T. I. Sin dan Im Li Ying tewas straight set 0-3 di Stadium Morodok Teko, Phnom Penh pagi tadi. Karen Lin dan Alice Chang yang turun dalam dua perlawanan pertama gagal menyanyi ketangkasan ditampilkan atlet Thailand. T. I. Sin dan yang berdepan tekanan pada aksi terakhir juga terpaksa akur tumpas kepada Jinipa Sawit Tabut. At first, I know that the point is very important for my team. So, I put a lot of pressure on myself and then I feel sorry to my team. Kalau bagi kami lah, saya rasa tim saya sudah masuk final. Memang, it's already reached our target. But in the final, we want to win gold. But it's about, I feel a little bit regrets. But it's okay, we will come back next SEA Games. Kali terakhir pasukan wanita mara ke final Tamasya 2 tahunan itu ialah pada tahun 1993 di Singapura. Malaysia muncul naib juara selepas tewas kepada Indonesia. Malaysia berada di landasan tepat untuk meraih 40 pingat emas di Sukan SEA Kamboja 2023. Keyakinan itu disorakan Menteri Belia Sukan Hannah Yeoh yang berpuas hati dengan prestasi atlet muda menghadirkan kilauan pingat emas buat negara. Meskipun ada sukan yang menjadi sasaran pingat tidak menepati ramalan, namun Hannah gembira prestasi luar jangka beberapa sukan dengan menghadiahkan emas melebihi sasaran. Silat sangat cemerlang, karate, wushu, golf dan olahraga semualah. Sebenarnya banyak sukan, jadi kita pun tumpang gembira dengan atlet-atlet muda kita kerana semua banyak kali pertama mereka ke SEA Games. Okey. Berita tengah malam berakhir di sini. Jom esok meriahkan Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani bersama Perdana Menteri di pekarangan Stadium Sultan Muhammad Keempat, Kota Baru, Kelantan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.